Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam video PDPR Pendidikan Islam tingkatan 5 KSSM. Anak-anak yang dikasihi sekalian, kita sambung siri yang keempat rukun nikah, iaitu rukun yang kelima akad, yakni lafaz akad, iaitu sirah. Baiklah, kita lihat lafaz akad nikah, yakni sirah. Yang pertama sekali, maksud akad nikah sirah. Sirah ini bila disebutkan sirah, maka dia merangkumi lafaz ijab dan juga lafaz qabul, ya. Dan kita sebut sirah ataupun akad nikah ni, dia merangkumi dua perkara, iaitu lafaz ijab dan juga lafaz qabul. Okey, perhatikan, maksud ijab ialah lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. Manakala lafaz qabul ialah lafaz yang diucapkan oleh bakal suami ataupun wakilnya. Okey, sekali lagi saya ulangi, cuba lihat di sini. Ijab ialah lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. Manakala qabul ialah lafaz yang diucapkan oleh bakal suami dan ataupun wakilnya. Okey, kita lihat contoh pula. Contoh ijab ialah lafaz aku nikahkan engkau dengan anakku. Okey, ini lafaz wali, itu dipanggil ijab. Ataupun wakil, daripada wakil, contohnya Tok Kadi melafazkan aku nikahkan dikau dengan Fulanah binti Fulanah dengan berwakil wali kepadaku, itu ijab. Manakala contoh lafaz qabul ialah lafaz aku terima nikahnya, iaitu lafaz yang diucapkan oleh pengantin lelaki ataupun bakal suami tadi, itu dinamakan qabul. Okay, seterusnya kita lihat syarat lafaz akad nikah sirah, yakni lafaz ijab dan kabul itu tadi. Ada 6 syarat. Syarat yang pertama ialah menggunakan lafaz kahwin ataupun nikah, atau terjemahan ataupun bahasa lain yang memberi maksud dua-dua ini, maksud nikah ataupun kahwin. Okey, kalau guna bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab dan juga bahasa lain, dia mesti maksud yang sama. Okey. Syarat yang kedua ialah lafaz ijab dan kabul mestilah secara jelas. Jelas yang tadilah, bila jelas kahwin ataupun nikah. Okey, bukan kiasan. Kiasan ini contohnya diguna selain daripada perkataan ini yang dikiaskan. Contohnya, aku hadiahkan anakku kepadamu, aku serahkan anakku kepadamu. Jadi ijab dan kabul seperti itu tidak sah. Okey, seterusnya syarat yang ketiga ialah ijab dan kabul berturutan dan tidak diselangi perkataan lain ataupun diam yang lama. Okey, sebab tu antara ijab dan kabul dia kena terus. Habis ijab terus saja kabul. Okey, tak boleh diselangi ada sembang-sembang dulu barulah diikuti dengan kabul, ataupun diam terlalu lama, terkejut, pengantin lelaki terkejut. Okey, diam yang lama, maka kabul, ijab dan kabul tadi tidak sah, kena ulang balik. Okey, manakala syarat yang keempat ialah lafaz akad nikah berkuat kuasa serta-merta. Okey, tak boleh tangguh minggu hadapan. Lepas ini kita lihat contoh-contoh lafaz akad nikah yang tidak sah, ya. Okey, syarat yang kelima ialah kelayakan wali tadi, kelayakan wali dan juga bakal suami tadi berkekalan sehingga selesai akad. Okey, kalau ijab diucapkan oleh wali, belum sampai kabul diterima oleh pengantin lelaki, tiba-tiba pengantin lelaki pengsan ataupun pengantin lelaki gila, na'udzubillah, seronok sangat gila. Jadi kelayakan tersebut hilang, maka ijab dan kabul tersebut tidak sah. Okey, manakala yang keenam ialah tidak boleh dibataskan dalam tempoh masa. Ini pun kita lihat selepas ini contoh-contoh akad nikah ataupun lafaz akad nikah yang tidak sah. Seterusnya kita lihat contoh lafaz akad
ijab dan kabul ini ataupun sirah ini yang tidak sah ya. Okey, yang pertama sekali, tertangguh lafaz akad nikah yang kesannya tertangguh. Okey, tertangguh pada masa hadapan. Ada masa. Okey. Jadi contoh lafaznya, wali menyebut apabila tiba bulan Ramadan aku kahwinkan engkau dengan anakku. Di dalam majlis tersebut wali kata macam ni. Okey. Ataupun contoh masa yang lain, apabila minggu hadapan aku nikahkan engkau dengan anakku. Okey, bermula minggu hadapan tak boleh. Ada masa ataupun ada tempoh masa, tak boleh. Okey. Yang kedua, lafaz ta'liq. Bila sebut ta'liq maksudnya bersyarat. Apa-apa sahaja syarat tidak boleh. Jadi dalam akad nikah tidak boleh bersyarat. Contohnya, wali menyebut sekiranya anak perempuanku berjaya dalam peperiksaan, aku kahwinkan engkau dengannya. Ada syarat, apa-apa sahaja syarat, maka akad nikah tidak boleh diterima. Okey, tidak sah. Maka kena ulang balik. Okey, manakala syarat yang ketiga ialah, contoh yang ketiga ialah wali pengsan selepas melafazkan ijab dan sebelum suami melafazkan kabul. Wali tengah seronok, tengah gembira melafazkan aku nikahkan dikau dengan anakku Fulanah binti Fulan dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Terus pengsan. Wali terus pengsan. Belum lagi ijab oleh pengantin lelaki. Maka inilah antara contoh-contoh lafaz akad nikah yang tidak sah. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalannya. Jelaskan 4 syarat lafaz akad nikah, yakni sirah itu tadi, 4 markah. Okey, kita lihat kata kunci soalan ialah jelaskan ya. Kata kunci soalan jelaskan. Bila jelaskan, mestilah jawapan tersebut menggunakan ayat lengkap. Okey, ayat lengkap maknanya dia lebih daripada 2 perkataan. Satu perkataan jawapan tidak diterima, dan kadang-kadang 2 perkataan pun belum lengkap lagi. Jadi contoh jawapan menggunakan lafaz ijab, menggunakan lafaz kahwin ataupun nikah. Kalau dia jawab kahwin nikah saja, okey, maka tak boleh. Kalau ini jawapan ni lengkap ya ayat dia. Yang kedua, ijab dan kabul mestilah secara jelas, bukan kiasan. Okey. Okey, kalau jawab sini saja bukan kiasan, ayat tu tak lengkap lagi. Okey, belum lengkap lagi jawapan. Jadi hati-hati apabila soalan jelaskan ayat mesti lengkap. Okey, yang ketiga, ijab dan kabul berturutan dan tidak diselangi perkataan lain. Okey, ini diterima ayat lengkap. Kalau jawab berturutan sahaja anak-anak, tolong ambil perhatiannya. Kalau jawapan berturutan sahaja satu perkataan, jawapan ini tidak bertepatan dengan kehendak soalan jelaskan. Sebab dia bukan senaraikan, jelaskan. Maka kalau jawapan berturutan sahaja, salah. Okey, dan yang keempat, lafaz akad nikah berkuat kuasa serta-merta. Okey, ni ayat lengkap. Kalau dia ambil serta-merta sahaja, salah. Okey, kalau jawab 4 markah, maka jawab 4 poin, 4 isi, maka di hujung tadi tulis macam ni 4/4. Itu teknik menjawab yang bagus. Okey, kalau ada isi yang lebih, minta 4, boleh bagi 5 ataupun 6. Sebab di sini kita pun ada pelajari ada 6, maka boleh jawab isi yang ke-5 dan juga isi yang ke-6. Jadi semoga bermanfaat dengan teknik menjawab ini. Itu sahaja untuk kali ini. Semoga bermanfaat kerana telah selesai siri 1 sehingga siri 4 rukun nikah berserta dengan teknik menjawab soalan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.